Assalamualaikum, hai saya Syuk. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan bawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey Mi, malam ni agak istimewa. Sebab kita dah lama tak apa benda sebut ni? Berkolaborasi. Itu yang aku nak sebut. Ya, aku tahu Kan? Tapi itulah kadang-kadang kita campur otak kita ni yang banyak memikirkan sangat, macam tu lah jadinya. Jadi dengan siapa kita berkolaborasi. berkolaborasi. Ya, betul tu Mi, yang tu yang aku nak cakap. Kejap lagi kita akan berkenalan dengan kita punya caller. Sebelum tu Mi, Sebelum tu, kepada anda, terima kasih kerana menonton Santai Chill. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Dan yang dah subscribe, thank you so much. Dan juga kepada anda, silalah follow kita punya social media di ruangan TikTok, Facebook, Instagram dan juga Telegram pun boleh guys. Tekan je link kat bawah tu. Okay? ya betul. Sebenarnya kita Mi dulu dah deal dengan caller ni lama dah untuk nak collab. Okay. Jadi inilah baru ada kesempatan balik. Sebab dulu kita pun ada banyak halangan kan. Hari ni kita free, alhamdulillah dapat juga kesempatan untuk shoot dengan dengan siapa? Jom kita berkenalan dulu. Hai, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa khabar Kak? Khabar baik, alhamdulillah. Sihat? Dengan sahabat Azmi. baik tak? Alhamdulillah Azmi. sihat. Ya, Kak. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Yang penting dah makan belum? Belum. Ini Belum rasa nak makan. ini mesti tunggu syuting habis dulu baru makan kan? Itu semestinya. Alright, sebab kita tak sabar lah tu Mi nak menyampaikan cerita. Jadi Kak, boleh tak kita berkenalan sikit? Mungkin ada ramai yang nak kenal dengan Akak ni, nak tahu channel Akak ni. Apa kata Akak promote sikit? Okey. Channel akak, Cengkih Channel, baru ditubuhkan lebih kurang 10 bulan. Dia masih baru lagi. Dan alhamdulillah channel akak ni dah disupport oleh ramai subscriber, viewer, oleh orang kata apa, YouTuber lain macam Santai Chill sendiri. Dan akak harap sangat akak boleh terus maju ke depan dengan orang kata bantuan daripada rakan-rakan dan juga bantuan daripada semua orang, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Amin. Yang ni ada orang mungkin tertanya, Kak, nak panggil Akak apa ni? Kak Cengkih ke? Nak panggil Kak Cengkih pun boleh, nak panggil akak pun boleh. Biasa dia orang panggil Kak Cengkih ataupun akak, macam tu je. Okey, baik, faham. Alright, Kak, malam ni agaknya cerita apa yang Akak nak bawa untuk cerita yang pertama ni? Okey, untuk cerita yang pertama, akak akan kongsikan pengalaman akak sendiri semasa menghadiri satu jamuan hari lahir saudara pada kawan akak. Okey. Rasanya kita tak nak tunggu lama ni. Ya, aku dah cukup teruja dari tadi ni. Apa kata kita persilakan Kak Cengkih untuk memperkisahkan pengalaman beliau. Okey, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Akak nak kongsikan hari ni pengalaman akak sendiri yang pernah akak lalui pada tahun 2017. Masa tu akak ada 4 orang anak. Lepas tu akak ada kawan baik. Kawan baik akak ni dia dah kahwin. Husband kepada kawan baik akak ni merupakan kawan baik juga kepada husband akak. Dan akak sendiri pun memang berkawan baik dengan kawan akak ni, dengan husband dia pun. Kami boleh dikatakan seperti adik-beradik tau. Jadi akak pada tahun tersebut diajak oleh kawan akak ni untuk menghadiri satu jamuan hari jadi saudara kepada diorang ni. Jadi akak pun minta izin daripada suami. Alhamdulillah, sebab suami kerja dia kadang-kadang dia standby 24 jam, dia tak balik. Jadi akak dah dapat izin daripada suami kan. So kita orang pun merancanglah untuk mulakan perjalanan ke rumah saudara kawan akak tu. Kita orang bertolak dari rumah kita orang, maksudnya kita orang dah berkumpul di rumah kawan akak tu lepas asar, lepas dah selesaikan solat asar semua, barulah kita orang bergerak ke destinasi tau. Jadi perjalanan kami pergi ke destinasi akak tak sure berapa jam ataupun berapa minit, sebab setahu akak sampai ke rumah saudara dia tu lebih kurang dekat-dekat dengan nak maghrib. Maknanya tanah tu agak macam dah gelap-gelap. Tak adalah gelap sangat kan, macam dekat-dekat nak maghrib. Okey. Jadi akak nak bagi gambaran dulu jalan menuju ke rumah tersebut. Ada sebab tahu akak bagi gambaran macam ni. Rumah tersebut terletak di pinggir Pekan Lama. Tempat tu bukan nama Pekan Lama, tapi tempat tu macam Pekan Lama. Bangunan-bangunan kedai dia memang lama. So kenderaan MPV, kita orang naik MPV sebab yang ikut masa tu akak dan anak-anak. Lepas tu sahabat kawan akak ni dengan husband dia dengan 2 orang anak dia yang dah besar-besar kan. Jadi kita orang pun naik MPV, bawa MPV tu menuju ke jalan besar nak dekat dengan rumah dia. Okey, jalan besar ni akak bagi tahu jalan besar ni ibarat macam ni jalan besar. Lepas tu nak melalui jalan besar tu dia ada banyak pokok jejawi tau. Kalau korang dah biasa dengar pasal pokok jejawi, kau tahu kan macam mana ciri-ciri pokok jejawi tau. Jadi melalui pokok jejawi yang agak banyak juga dekat situ sepanjang jalan besar yang berdekatan dengan rumah tu. Jadi nak menuju ke simpang rumah tersebut, kena lalui satu simpang. Daripada jalan besar tu kena U-turn, lalu satu simpang. Lepas tu dari simpang ni dia ada jalan kecil yang agak rendah daripada jalan besar ni. Lengan akak ni jalan besar lah, jadi agak rendah. Jadi kenderaan tu kena bergerak macam tu sampai ke satu lagi simpang tau, nak masuk ke kawasan kampung tersebut lah. Akak tak tahulah nama kampung tu. Jadi dekat situlah rumah dia, simpang yang mula-mula tu rumah dia. Okey, kenapa akak cerita pasal jalan? Sebab akak masa duduk kat rumah tu masih still nampak pokok-pokok jejawi tu tau. Masa akak sampai dekat rumah dia, kita orang lebih kurang tak sampailah sejam macam tu, setengah jam. Akak pun tak dapat nak ingat balik. Tapi memang kita orang dah merapati kepada waktu maghrib. Jadi bila sampai tu kita orang memang tak teruskan dengan jamuan. Kita orang lepak-lepak dulu, orang kata berkenalan juga tu, semua duduk satu sudut tau, bersembang-sembang. Akak kan tetamu, akak tak kenal family saudara dia. So akak duduk tu, akak terpandang pada pokok jejawi yang berada di jalan besar tadi tau. Salah satu pokok jejawi yang berada di jalan besar. Korang bayangkanlah, akak dah biasa bercerita. Jadi adik-adik santai chill, bayangkan masa tu akak nampak dengan jelas ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang berwarna putih bergerak di atas dahan pokok tu. Pokok yang akak nampak tu dia macam berjangkit dari satu dahan ke satu dahan. Untuk pengetahuan adik-adik santai chill, pokok jejawi ni dia tak banyak daun pun. Kalau kita tengok pokok tu pun kita dah rasa seram tau. Dia besar sangat, dia nampak dahan banyak, dia kurang daun. Lepas tu bila akak tengok pada pokok jejawi tu memang nampak jelas dan nyata sesuatu yang berwarna putih tu bermain-main di atas pokok jejawi tersebut tau.
Jadi masa akak tengok pada pokok tu, kita macam terkaku tengok pada pokok tu. Akak dikejutkan oleh suami kawan akak ni. Dia datang, dia bahasakan diri akak dalam bentuk gurauan merah, tahu. Jadi dia pun cakap, merah, mu tengok benda tu, macam tu. Jadi akak tu macam terkaku tengok juga, nak tahu apa benda yang putih yang bergerak-gerak kat pokok tu. Bukan macam kain-kain sapu tangan kecil-kecil, tak, macam besar, macam kecil sikit daripada badan akak yang manusia ni kan, macam tu lah. Lepas tu suami kawan akak ni cakap, mu tengoklah lama-lama kat situ. Kalau mu tengok lama-lama kat situ, mu nampak benda lain. Cakap macam tu. Dia bergurau sahaja. Tapi dia tak sedar sebenarnya akak memang dah nampak benda lain dekat situ. Jadi akak pun mendiamkan diri. Cakap tak apalah, cakap akak nak masuk rumah. Sebab memang dah dekat maghrib, so nak masuk rumah. Anak akak ada anak umur 2 tahun tau. Anak kecil umur 2 tahun memang dah ada dalam rumah. Dia orang dah bawa duduk dalam rumah sebab dah dekat maghrib. So akak masuk dalam rumah untuk rest. Maknanya kita tak boleh duduk luar rumah waktu maghrib kan. So kita orang masuk dalam rumah, duduk dalam rumah. Masa tu akak nak tumpang tandas. Yelah nak maghrib kan. So akak nak tumpang tandas, tak tanya tandas kat mana. Sebab akak tak beritahu rumah tu dia rumah separuh batu, separuh papan. Dia bukan rumah macam setengah penceritaan akak, dapur batu, atas papan, tak. Dia macam separuh bahagian bawah batu, maknanya bahagian atas dia papan tau. Rumah tu faham. Rumah tu atap dia rendah tau. Jadi akak masa masuk rumah tu, akak tak tahu mana satu tandas. Sebab jalan yang akak cakap jalan kecil, jadi rumah dia macam menghadap jalan, betul-betul menghadap jalan. Mana satu tandas, akak tak boleh nak bajet yang mana tandas. So akak tanya tuan rumah pasal tandas. Tapi masa akak nak tengok tandas, akak pandang pada setiap sudut bilik dalam rumah tu. Nak cam tandas kan. Masa tu akak nampak ada satu bilik dia tertutup. Bilik tu agak jauh sikit, dia tertutup. Lepas tu kan rumah tu dia tak ada ceiling, so tak ada kipas ceiling. Dan masa tu juga tak ada kipas stand, kipas yang berdiri tu tak ada kat situ. Tapi kan kurang lagi. Tapi kan adik-adik santai chill, langsir dekat bilik tu dia beralun seolah-olah macam ditiup angin kipas yang kuat tau. Macam tu, boleh bayang tak macam mana langsir tu boleh beralun. So akak pun tanyalah kepada bukan tuan rumah, maknanya kawan akak, tengok langsir tu bergerak lah. Dia pun tengok macam yelah langsir tu bergerak kan. Jadi akak pun rasa macam tak apalah, mungkin aku yelah rumah orang kita dah pergi, takkan susah hati kita nak kata rumah ni macam ni kan. So akak pun istighfar, astagfirullahaladzim, baca surah Al-Ikhlas Allah tu kan. So akak pun macam biasalah, kita solat maghrib, dah azan maghrib semua, solat maghrib. Lepas tu kita orang pun nak turun ke bahagian dapur. Dia ada satu bahagian dapur. Maksudnya akak dah tahulah bahagian dapur tu dekat dengan tandas bahagian tepi. Maknanya bukan belakang, selalu dapur belakang kan. Ini bahagian tepi. Ni di bahagian tepi. Jadi kita orang keluar daripada rumah tu, pergi ke arah bahagian dapur tu, ada satu tempat lepak tau. Tempat lepak kat situ, dia orang dah orang kata sediakan peralatan untuk buat BBQ. Maknanya dia orang nak bakar-bakar kat situ. Dia orang memang hidangkan makanan dekat luar rumah dekat situ. Dan untuk pengetahuan adik-adik santai kecil, rumah ni jarak dengan jalan yang akak cerita, jalan kecil tadi, lebih kurang 7 kaki saja. Memang dekat dengan jalan. So jadi masa akak pergi keluar tu, nak pergi untuk dia orang nak mulakan jamuan tu, nak makan. Jadi kita santai-santai je lah kan, bukannya majlis formal. Jadi bila sampai situ, tak tahulah tuan rumah ke apa ke, dia offer, dia cakap ambil lah makan. Jadi akak pun ambil pinggan, akak pun nak makan lah kan. So bila nak ambil nak makan tu, akak makan lah dekat situ, sembang-sembang dengan ahli keluarga dekat situ kan. So masa tu akak tengok suami pada kawan akak ni, dia tengah nak bakar-bakar. Lepas tu kawan akak pun setia ada kat situ, dukung anak akak tu semua macam tu kan. Sebab keluarga kawan akak ni dia memang rapat dengan anak-anak akak. So memang dia orang suka dukung-dukung apa semua kan. So memang akak harapkan dia orang lah macam tu untuk jaga-jaga anak kecil akak semua kan. Jadi masa akak tengah nak sedap makan ni, tiba-tiba kan akak ada nampak
satu susuk tubuh tau. Susuk tubuh tu berada di sebelah rumah tu. Dekat rumah tu dia ada dapur, lepas tu tandas dalam rumah tu juga. Sebelah mana luar rumah tu dia ada satu susuk tubuh yang memerhatikan kami tau. Akak tak sure susuk tubuh tu memerhatikan kami atau memerhatikan akak. Memang akak tak pasti. Tapi akak berfikir juga, aku seorang ke nampak susuk tubuh tu dekat sebelah rumah tu. Rumah sebelah ke kak? Bukan rumah sebelah. Maksudnya dekat sebelah bahagian tandas rumah tu lah. Maksud masih rumah yang sama. Dekat luar rumah lah. Maknanya dekat luar rumah lah kan. Jadi takkan lah akak seorang je yang nampak. Takkan dia orang tak nampak kan. Jadi akak jadi macam macam seram tau untuk diri akak. Akak menjadi macam seram sebab susuk tubuh tu memang berdiri tercegat kat situ, terkaku kat situ, keras kat situ, macam tak gerak, tak apa, tak bagi respon, macam diri memerhatikan. Cuba bayangkanlah kalau perkara tu berlaku pada adik-adik sampai kecil. Macam mana rasa? Seram kan? Bulu roma mula naik, hati mula gelisah, perasaan mula berbolak-balik apa semua kan. Lepas tu akak nak letaklah makanan tu, dah tak selera dah nak makan sebab akak dah rasa macam seram sejuk. Akak pusingkan badan akak. Masa akak pusingkan badan akak macam bukanlah ternampak tapi macam nak terlanggar seseorang tau. Seseorang yang dia berada di atas kerusi roda. Maksudnya seseorang tu dia tak berdiri, dia tak berjalan, dia berada di atas kerusi roda. Lepas tu akak macam minta maaf nak terlanggar kan. So masa tu akak mengundur sikit. Lepas tu orang tu dia tak cakap banyak tau. Dia bagi ayat macam ni, dia cakap ke akak, buat apa datang sini. Cuba bayangkan wajah dia serius, tak ada senyum. Kita dah minta maaf, so kita dah senyum sebab kita ni tahu kita ikut kawan kan. So akak cakap macam tu, dia cakap buat apa datang sini. Dia macam tak suka akak datang situ tau. So akak cakap, cuaknya aku rasa kenapa dia cakap macam tu dengan aku. Kenapa aku dah tadi aku pandang something yang memang aku rasa meremang. Sekarang ni datang soalan yang macam tu lagi meremang tau, akak rasa tau. Lepas tu akak macam tak terjawab, kelu lidah akak nak jawab buat apa akak datang sini. So akak diamkan aja. Lepas tu akak cuba nak beralih daripada tempat tu, nak pergi ke tempat lain. Maksudnya macam kita nak ambil nafas supaya kita ni rasa tenang tau. Jadi masa akak nak beralih tu, dia cakap dekat akak, kita jumpa lagi nanti. Dia cakap macam tu. Maknanya tangan dia tak bergerak lah. Maknanya dia cakap kita jumpa lagi nanti. Macam tu. Akak cakap, akak tak kenal dia. Akak tak tahu rumah dia kat mana tau. Memang akak tak tahu. Akak tak ada hubungan dengan dia. Kenapa dia boleh dengan yakinnya nanti kita akan jumpa lagi. Jadi macam lagi rasa meremang untuk diri akak. Lepas tu akak mula rasa macam mana nak cakap, rasa macam nak bernafas pun rasa macam seram sejuk apa semua. Lepas tu fikiran akak dah jadi macam tak betul, macam fikir yang bukan-bukan. Jadi bermain-main di fikiran akak tau. Jadi akak pun kata, apa yang akak nampak kat pokok tadi apa semua. Jadi macam berfikir aku benda semua ni. Kat mana akak datang kan. Lepas tu tadi akak tanya anak akak, sebab dia kan ikut akak. Dia cakap rumah tu memang suram. Akak pun tengok rumah tu memang suram. Jadi akak buat keputusan untuk berada di seberang jalan. Akak cakap tadi jalan kecil. So akak berada di seberang jalan untuk tenangkan fikiran akak. Bila akak pergi ke seberang jalan tu, ada seseorang kat situ. Akak bersembang dengan seseorang tu, akak tak kisahlah apa tu. Bila akak bersembang kat situ, akak dah tak boleh. Memang tak boleh nak stay lama. So kawan akak, aku nak balik. Akak cakap. Lepas tu kawan akak, dia cakap tak apalah, tunggu dulu kan. Masih awal lagi kan. Maknanya belum isyak, azan isyak belum lagi. So dia macam awal lagi kita stay. Akak cuba juga untuk stay sebab akak ikut orang. So akak tak boleh buat kepala akak. Jadi kawan akak tu minta macam tu, akak cuba untuk stay. Tapi akak tak boleh. Bila akak tak boleh, kawan akak nampak akak dah lain macam. Akak macam tak keruan. Diri akak dah mula macam berjalan macam berjalan kat situ tak kena, berjalan kat sini tak kena apa semua. Jadi kawan akak ni pun bagi tahu kat suami dia, lebih baik kita balik sebab dia risaukan sesuatu tau. Masa tu akak tak tahu lah apa yang dirisaukan. Lepas tu
dia nak balik tu tuan rumah lelaki dia memang baik, akak akui. Lepas tu saudara dia kat situ pun memang baik, akak akui. Akak tak pasti kenapa perempuan yang berkerusi roda tu bercakap macam tu dengan akak dalam nada yang serius. Lepas tu bila akak pergi ke jalan yang akak cakap tadi untuk tentang kefikiran tu, aku tengok balik kat rumah tu perempuan tu dah tak ada. Cepat betul lah kalau berkerusi ni pergerakan dia agak terbataskan, tapi macam cepat betul perkara tu macam menghilang tau. So bila kawan akak ni cakap jomlah kita balik, tuan rumah yang lelaki ni cakap tapau dulu apa yang dia tapau semua kan. Kita orang pun tak makan keseluruhan kan untuk BBQ tu semua. Jadi kawan akak tapau, lepas tu kita orang pun naik kenderaan, lepas tu kita orang pun mulalah beredar daripada kawasan tu. Masa nak tinggalkan kawasan tu, ni part yang pada akak memang anak akak cakap untuk anak akak dia rasa seram tau. Masa nak balik naik kenderaan tu, akak pegang anak akak yang 2 tahun, kita orang panggil baby. Jadi masa pegang tu, akak cakap dekat tak tahulah dekat siapa dalam tu, ambil budak ni, kalau tak aku campak dekat luar. Anak akak dia ajuk perkataan tu tadi. Sebab akak tanya dia balik, betul akak ibu cakap macam ni. So dia ajuk balik, ambil budak ni, kalau tak aku campak dekat luar. Akak cakap macam tu dah. Akak dah jadi macam bukan diri akak. Tapi akak ingat maksudnya ingat lupa gitu kan. Lepas tu dia orang ni ingat maksudnya anak pada kawan akak dan suami dia, dia macam anggap benda ni macam lucu-lucu macam tu, dia orang buat lawak. Lepas tu masa dia orang buat lawak, akak dah pegang tingkap tepi kereta, dia memang tak lock. Memang akak dah pegang, masa tu akak pegang baby akak. Lepas tu akak cakap, buka tingkap ni, akak cakap kan, aku nak campak budak ni kan. Lepas tu dia orang dah rasa macam tu dah serius. Bila dah serius, anak kepada kawan akak cakap, Mama ambil baby, Mama ambil baby ni. Risau pula Cik Ra ni, sebab dia panggil akak Cik Ra. Jadi risau pula Cik Ra buat ni, dia memang campak betul baby ni kan. Jadi dia ambil baby tu, dia pas dekat mama dia. Lepas tu saya ingat akak lah, dia orang cerita balik kan. Lepas tu akak tak boleh mendiamkan diri. Akak macam duduk pusing kerana tak kena, pusing sini tak kena. Akak cakap, buka pintu ni, aku nak keluar. Akak cakap, buka pintu ni, aku nak keluar, buka pintu ni. Masa tu dah sampai jalan besar yang memang kata dia highway, tapi highway tu semua tau. Nak gambarkan macam tu lah. Lepas tu dah jalan highway macam tu, memang sibuk lah. Memang nak berhenti tepi jalan pun bahaya. Nak berhenti tengah jalan, nak berhenti tengah jalan lagi bahaya. Akak memang cakap, aku nak keluar daripada kereta ni, akak cakap kan. Lepas tu dia orang tu memang dah lock kereta, pegang Cik Ra macam tu kan. Lepas tu yang anak yang perempuan tadi lah, bukan lelaki yang pegang, anak perempuan ni pegang akak. Dia cakap, Mama, Cik Ra dah sejuk, Cik Ra dah macam ais. Dia cakap macam tu, Mama, tangan Cik Ra memang dah macam ais, Mama. Dia cakap, dia macam terkejut tau. Kenapa akak ni dah memang betul-betul kesejukan tau. Sejuk sangat. Lepas tu dia nampak wajah akak dengan tangan akak dah biru. Masa tu anak akak tengok, dia macam nak menangis tau. Sebab ibu dia dah jadi macam tu. Kenapa ni ibu ni macam tu kan? Bila teruskan perjalanan, sepatutnya kita orang ni memang balik nak singgah di satu bulatan tau, tempat macam pelancongan juga tu. Bulatan Meru lah, kalau adik-adik sampai kecil pernah dengar Bulatan Meru. Kita orang nak singgah situ untuk turun kat situ, jalan-jalan sekejap kan. Tapi masa suami kawan akak pergi ke Bulatan Meru tu, akak memang dah nak keluar betul lah daripada kereta. Aku nak keluar, akak cakap. Aku nak keluar. Bagi aku keluar, aku tak nak duduk dalam kereta ni. Akak cakap macam tu kan. Lepas tu dia orang macam dah kelang kabut. Sebab kalau akak berbuat perangai mengetuk-ngetuk kereta kat situ, memang benda tu dah jadi macam dah serius tau. Jadi suami kawan akak, dia drive juga cari satu lokasi yang dia memang boleh keluarkan akak. Kita orang memang takkan sempat sampai kat rumah. Jadi dia jumpa satu depan 7-Eleven. Maksudnya dia bukanlah singgah tu depan betul-betul 7-Eleven. Maknanya di jalan, seberang jalan tu. Dia cakap, aku nak jadilah. Dia singgah kat situ. Lepas tu dia turun kenderaan, akak nampak dia berlari ke 7-Eleven. Lepas tu masa akak duduk kat situ, akak dah macam, dia orang cakap akak dah macam gelisah sangat, dah macam bernafas pun memang dah turun naik. Lepas tu akak memang dah sejuk gila.
Lepas tu kawan akak dia call husband akak cakap hantar dia terus hospital. Hantar terus kecemasan, tak payah fikir panjang. Lepas tu suami kawan akak ni dia berlari bawa air. Lepas tu dia buka penutup air tau. Dia buka penutup mineral tu. Lepas tu dia ada bacakan ayat suci Al-Quran. Sebab suami pada kawan akak ni, kalau budak-budak menangis malam ke, budak-budak macam dia tertampuk, bukan tertampuk lah, macam tertegur ke, dia boleh tolong bantu, insya-Allah, dengan izin Allah kan. Jadi dia cuba untuk bantu akak. Dia bacakan ayat-ayat suci, akak tak tahu sebab akak memang tak alert. Lepas tu dia minta kawan akak ni bagi kat akak baca Bismillahirrahmanirrahim, selawat 3 kali, lepas tu minum. Selawat 3 kali minum. Lepas tu akak ikut tau. Akak ikut apa yang disuruh, akak selawat 3 kali, lepas tu akak minum. Masa akak minum, boleh bayangkan tak? Tiba-tiba badan akak ni terasa macam ada air yang mengalir sejuk dalam badan. Sebelum tu akak rasa panas, akak rasa macam tak tenteram, akak rasa macam-macam rasa ada. Lepas tu rasa macam ada air mengalir sejuk dalam badan tu. Akak tersedar, akak rasa macam nafas akak dah boleh balik semula. Akak cakap dekat adik-adik sampai kecil, masa akak lalui tu, akak cakap aku nak mati ke? Sebab nafas akak memang betul-betul tercungak-cungak. Memang tercungak-cungak, memang tak sampai nafas. Boleh bayang tak bila anak nampak wajah biru mak dia tu? Maksudnya akak sedang berusaha untuk bernafas tau. Akak seolah-olah macam berlawan dengan sesuatu. Okey. Jadi bila keadaan tu macam dah agak reda, suami kawan akak dia tak nak balik terus ke rumah. Sebab dia merasakan sesuatu yang tak sedap untuk diceritakan kat situ kan. So kita orang stay kat situ, ambil angin dulu kat situ, orang kata bagi selesa dulu. Bila keadaan akak dah semakin okey, barulah dia bawa kami ni balik ke rumah dia. Dia tak hantar akak ke rumah akak sebab risiko tinggi kalau dia hantar ke rumah akak, yang nak handle akak anak-anak akak, sedangkan suami akak kerja. So bila dia bawa balik ke rumah, dia minta akak rehat. Lepas tu dia call suami pada kawan akak ni, call pada suami akak bagi tahu malam ni aku tak nak dia tidur dekat rumah, dia nak suruh tidur rumah dia tau, untuk keselamatan. Jadi bila akak tak tahu sampai pukul berapa akak terlena, akak tak tahu. Bila akak bangun daripada terlena tu, akak nampak kawan akak dengan husband dia ni sebenarnya tak tidur. Dia sebenarnya sedang, orang kata, memerhatikan akak, tengok apa, sebab takut ada sesuatu yang berlaku pada akak tau. Akak hairan lah, kenapa mereka ni macam risau sangat dengan akak. Jadi masa tu kawan akak tu, bila akak dah bangun, dah okey sikit semua, dia bagi minum air. Lepas tu dia suruh suami dia suruh datang dekat meja makan. So akak pergi dekat meja makan tu. Lepas tu dia nak berbincang. Dia tanya akak masa tu, mu bagi tahu aku, mu ada nampak apa-apa tak dekat rumah yang kita pergi tu kan, maknanya rumah tu kan. Akak tak nak. Okey, kalau kita nampak sesuatu yang negatif dekat rumah orang, kita nak ke bagi tahu dekat ahli keluarga dia ke, dekat saudara mara dia ke? Takut mesti mereka terkecil hati tau. Ya tu, nak jaga hati. Betul. Jadi akak buat keputusan, akak tak nak buka mulut. So akak cakap tak ada, aku tak nampak apa. Akak cakap macam tu kan. So husband dia dah tahu mereka ni merahsiakan sesuatu. So dia tetap juga minta akak jelaskan, cerita dekat aku apa yang mu nampak. Mu jangan risau, aku tak ada masalah. Dia cakap aku nak dengar di mulut mu sendiri apa yang akak nampak. So masa tu kelibat, maksudnya sesuatu yang putih tu yang akak nampak tu sebenarnya Kak Lang. Kak Lang sebenarnya kat situ orang selalu nampak 3. Dia sebut ni, kawan suami akak sebut kat situ ada 3 ekor Kak Lang. Dia orang sebut ada 3 ekor Kak Lang. Jadi hari tu akak nampak 2 je. Akak tak berani lah nak sebut ekor kan, tapi dia sebut 3 ekor Kak Lang kat situ. Akak nampak 2 je. Lepas tu dia kata untuk akak ceritalah akak nampak seseorang berdiri di sebelah rumah. So dia buka cerita, dia kata macam ni, sebenarnya perempuan yang bercakap dengan akak tadi, sebenarnya dia lebih kurang daripada tarikh 2017 tu, maknanya lebih kurang beberapa tahun sebelum tu, perempuan tu orang kata mengalami masalah stroke. Maksudnya orang kata orang panggil apa
diserang, serangan stroke macam tu lah kan. Jadi masa wanita atau perempuan tu kena stroke, dia lumpuh seluruh badan tau. Seluruh badan lumpuh termasuk pertuturan dia. Jadi kawan akak cakap dia tak boleh bercakap. Jadi perempuan tu memang tak boleh bercakap. Dia boleh keluarkan suara tapi kita tak boleh dengar suara dia tu jelas, macam bunyi dia macam tu. Tapi dia tak boleh bertutur. Faham tak? Dia tak boleh bertutur mana dengan jelas. Datang sini buat apa, nak tanya akak semua. Jadi akak cakap, habis tu yang bercakap dengan akak tu siapa? Jadi akak jadi macam hairan, apa yang bercakap dengan akak? Okey, jadi kawan akak jelaskan lagi. Sebenarnya perempuan ni merupakan isteri kepada tuan rumah ni. Jadi dia kena stroke. Sebelum dia kena stroke, dia ada mengamalkan perkara yang tak elok lah. Maksudnya di sisi Islam tak elok. Boleh akak tak nak jelaskan dengan lebih jelas apa yang diamalkan. Tapi itulah bila keadaan dah jadi macam ni, dia kata memang ada orang cakap dia pun sendiri pun tak boleh nak mengiyakan benda tu. Rumah tu macam ada sesuatu tau. Dia pun hairan macam mana akak boleh nampak itu, boleh nampak ini. Dia jadi hairan. Jadi akak bagi jawapan kat dia, sebab sesuatu yang akak nampak ni sebenarnya atas izin Allah. Maksudnya kalau akak pergi akak tak nampak, akak takkan nampak. Tapi dengan izin Allah, akak boleh nampak. Dan yang akak nampak tu memang berada dekat rumah tu. Macam tu. Jadinya untuk kejadian tu sebab apa? Sebab apa akak jadi macam diserang betul-betul. Maksudnya diserang macam sesuatu yang tak suka akak untuk stay lama dekat rumah tu. Itu yang buat akak terfikir sampai sekarang, kenapa dengan akak ni, apa yang ada pada akak ni sampai benda tu macam diri akak berlawan tau dengan perkara macam tu tau. Faham. Macam tu lah. Faham tak? Faham. So jadi akak menganggap kisah ni, dia kalau kita lalui, dia macam ibarat macam melibatkan macam hampir nyawa kita tu macam tersangkut tau. Macam tu, macam sangat-sangat masa akak lalui tu sangat-sangat akak rasa macam Allah Akbar, akak tak nak lalui dah benda ni, tak nak memang. Alright. Yang ni menarik ni cerita ni nampak macam akak pun masa tu tanya-tanya banyak persoalan awal-awal tu, kenapa jadi macam tu, tapi akhirnya dapat jawapan. Pada saya mungkin bila akak dah pernah nampak kan, jadi benda ni dah tahu kak. Ada dia pun kadang-kadang dia boleh perasan orang yang hijab terbuka ni. Jadi jadi benda ni pun salah satu faktor juga bila dia nak mengganggu orang tu. Yang saya tertarik kat masa akak terserempak atau masa pusing tu kan, nampak orang yang atas wheelchair, kursi roda Kursi tu. roda. Muka dia keadaan marah ke? Lepas tu akak boleh jelas ke mukanya macam mana? Laki dia perempuan. Anggaran perempuan. umur lebih kurang 60 tahun. Muka memang garang, tak ada senyum, memang tak ada senyum. Lepas tu akak sembang juga, ada orang cakap orang stroke ni dia tak boleh senyum. Itu yang akak jadi confused tu. Jadi tapi, akak sempat borak dengan dia. Borak dua ayat yang dia bagi tu. Yang kena tegur dia. Itu je lah dia macam tak suka akak buat apa datang ke sini. Bayangkanlah kita datang rumah orang, kita tak kenal orang tu, tiba-tiba tanya buat apa datang ke sini. Muka dia lagi cerif. Buat apa datang ke sini. Macam tu lah, macam tak ada senyum, tak ada apa. Suara nada dia memang macam tu. Memang akak bagi tahu memang macam tu. Buat apa datang ke sini, macam tu, dengan mata dia kan. Tapi mata dia boleh macam selitkan mata dia macam tu. Tak ingat lagi. Jadi macam dia ke atau apa ke, akak macam kalau siapa-siapa lalui saat macam tu, dia akan rasa macam lain macam tu. Rasa macam bergegar jantung lah. Lagi-lagi tempat tu tempat yang baru kita sampai, kita tak tahu pun tempat tu, dan bagi agak asing lah bagi kita kan. Dan bagi aku sebenarnya kisah yang akak lalui ini dia sebenarnya mencabar, dan juga bukan saja dari segi mental, dari segi emosi pun, emosi mental sama lah sebab lain mental sebab first kali kan akak nampak kak cantik bukan Kak Lang dekat pokok.
Dia jauhi. Lepas tu tiba-tiba dia ada dekat luar rumah pula. Dia punya pandangan tu, dia pandang akak ke ataupun just ada satu sudut yang dipandang tu, Kak? Tak, dia macam ni. Kalau Kak Lang yang dikatakan dua tu aku tak berani cakap dua kan. Akak tak nampak tau muka dia macam mana. Kalau akak nampak, mungkin kat situ juga akak pingsan kot. Jadi akak tak nampak muka dia sebab akak nampak dari jauh. Akak rabun, tapi akak nampak lah macam Kak Lang tu terbang dari satu dahan ke satu dahan. Macam saja je main-main nak bergerak dari satu dahan ke satu dahan macam tu. Jadi macam dia memang nak menonjolkan diri dia ke macam mana tak tahu. Tapi Dia yang tak tahu, lompat ke terbang tak? janganlah tanya soalan macam tu. Akak jauh nak lengoknya. Tapi nampak bergerak lah. Tak adalah. Anggarkan. Dia bagi satu Kalau terbang dari pokok ke pokok, adik. Terbang okey lah. Takut lah dia bergayut-gayut kan. Saya tak tahu. Hidup lah sampai apa tu. Hidup nampak jelas memang tak nampak jelas. Dah tua bahasa tu terok. Sebab kejadian ni kat Ipoh Perak kan. Okey Kak, cuma satu yang saya tertarik sebenarnya, Kak. Bila akak dalam keadaan yang orang kata akak ni bukan diri akak lagi. Masa akak pegang baby tu, akak kata aku nak campak budak ni. Kak sebenarnya terkejut juga sebab bila anak akak bagi tahu benda ni, ya ke ibu cakap macam tu. Macam takut juga tau, cuak juga tau. Sebab kalau akak campak betul-betul macam mana? Jangan. Itulah sebab boleh bayang tak? Akak tak faham lah apa yang berlaku pada akak. Akak tak faham apa yang menguasai akak. Akak tak faham. Akak tak tahu sama ada akak dikuasai ke tak. Sebab perjalanan akak tu balik tu, akak ingat tapi ingat macam ingat lupa macam tu. Bila dapat air, kena air sejuk, dia rasa sejuk tau. Rasa sejuk air tu kita macam tersentak, macam tersedar. Lepas tu barulah kita nak istighfar, barulah kita nak sebut kalimah-kalimah indah Allah, barulah kita nak selawat, lepas tu barulah kita berzikir bersama macam tu. Boleh bayang tak apa yang berlaku sebenarnya? Akak pun tak faham. Itulah nak faham, nak difahamkan sama ada akak ni dirasuk ke ataupun ditegur ke. Kalau pada pendapat aku ni, memang aku tengok akak masa tu dah dirasuk lah. Cumanya mungkin belum cukup ekstrim. Benda ni pun dia ada level-level dia. Jadi masa tu mungkin Kak Cengkih dia sedar, tapi dalam masa yang sama dia pun tak faham lah kan apa yang dia buat tu. Berbanding ada yang kena rasuk ni, dia memang dia blank terus. Dan ada yang memang dia tak boleh nak kawal lah. Tak kawal diri dia. Macam tu lah. Macam Kak Cengkih ni mungkin dia dirasuk, tapi dalam masa yang sama dalam sudut hati dia tengah berjuang lah lawan benda tu. Betul. Okey Kak? Ya betul. Akak setuju sebab masa dalam kenderaan tu akak cuba membacakan surah macam Al-Ikhlas. Akak situasi akak bila akak lalui sangat getir, akak suka baca surah Al-Ikhlas. Tak tahu kenapa, memang akak suka ayat tu. Bagus. Surah tu akak suka. Mungkin benda ni boleh diguna pakaikan oleh semua orang lepas ni kan. Dengan bacaan-bacaan ayat ni mungkin boleh menjernihkan situasi dan juga orang kata berikan ketenangan kepada hati kita. Okey. InsyaAllah, semogalah. Alright. Akak pun alu-alukan sangat. Okey, jadi masa tu kiranya saya tarik lagi satu macam siapa yang lelaki tu? Kawan Suami kepada kawan akak. Dia seolah-olah memang macam yang ni mesti Akak Cengkih ni dia dah ada nampak yang kat rumah tu tadi kan. Dia macam dah tahu the story of the rumah tau. Macam dia dah tahu dulu kan. Dia kata ini dia mesti ada tahu, dia nampak kat rumah ni. Kalau tak mesti tak jadi macam ni punya. Tu dia tanya ada nampak apa-apa kat rumah. Yelah. Kan. Okey, akak jelaskan kat sini. Akak jelaskan sikit saja. Sebenarnya story dia tahu banyak dan akak tahu banyak, tapi akak tak nak buka. Tapi memang rumah tu ada something kan. Akak cakap isteri kepada tuan rumah tu memang ada mengamalkan sesuatu, mengamalkan perkara yang tak elok lah di sisi agama kita kan. So jadi dia banyak perkara di belakang yang dialami dan dia tahu, dan akak tak nak bagi tahu secara detail perkara ni tau. Jadi yang jadi persoalannya sekarang ni, kenapa akak yang dipilih Ustaz untuk tidak disukai berada kat rumah tu. Kenapa orang lain okey, anak akak okey, orang lain okey, tapi kenapa akak? Okey, akak beritahu ni, yang ni akak beritahu dari segi sudut gurauan, suami kawan akak ni dia cakap
pada dirimu sendiri pun memang ada sesuatu yang akak tak tahu. Faham tak? Oh, Faham? Maksudnya ada sesuatu yang akak tak tahu, akak memang tak sedari, memang tak sedari benda tu, tapi ada sesuatu. Jadi dia pun minta akak pun jumpa ustaz untuk orang kata apa, untuk akak macam berubat lah macam tu kan. Tapi akak akui zaman moden ni, kalau berbanding dengan zaman tok nenek kita ni, mereka ada macam mengamalkan contoh lah kan. Akak tak tahu siapa-siapa mengamalkan macam ambil untuk jaga kebun atau sampai yang akan jaga keturunan-keturunan macam tu lah kan. Jadi untuk anak-anak zaman moden ni, kebanyakan mereka memang tak nak. Memang sebab kita zaman moden ni dah diterapkan dengan nilai-nilai Islam yang cukup, insyaAllah, yang cukup dan yang boleh mematangkan diri kita untuk fikir yang mana negatif, yang mana positif, yang mana elok, yang mana tak elok kan, dari segi agama kan. So anak-anak zaman moden ni kebanyakannya yang memang tahu dia tak nak terlibat. Jadi mungkin itu yang digambarkan oleh suami kawan akak ni. Maksudnya sesuatu yang memang ada pada keluarga akak. Wallahualam, akak tak tahu, akak tak boleh nak jelaskan. Tapi lebih kurang macam tu lah. Okey, faham. Jadi mungkinlah sebab benda tu nampak entiti yang dia rasa macam, oh kau dah masuk tempat aku ni kan, aku tak suka, baik kau keluar. Sebab benda ni pun yang aku tahu dia tak boleh bertembung. Betul. Kan nanti nak jadi gaduh. Dia tak satu geng satu kepala dia. Dia dah masuk tempat orang lah. Okey. Akak pernah dengar ayat tu. Dia tak terasa. Boleh. Alright, okay. Menarik Kak cerita Kak ni. Dan saya rasa pun sebenarnya kita pun rasa nak dengar lagi ni kan. Tapi mungkin ada part seterusnya lah nanti kot kan. Mungkin lah, siapa tahu kan. Tapi kalau kau nak untuk part seterusnya, boleh komen kat ruangan komen. Kalau permintaan banyak, kita akan minta Kak Cengkih untuk buat perkongsian kedua. Boleh Kak InsyaAllah. Dengan insyaAllah, insyaAllah Kak cuba. Okey Kak, mungkin ada sepatah dua kata yang Kak nak bagi tahu pada penonton dan mungkin pada diorang yang nak follow Kak. Mungkin ada yang premier ni baru masuk Kak. Okey, Kak boleh ikut ceritakan sikit. Okey, akan nak ucapkan mula-mula nak ucapkan terima kasih kepada Santai Chill sebab sudi berkolaborasi dengan akak, dan akak nak ucapkan terima kasih juga kepada penonton-penonton, sama ada memang dah terdiri daripada subscriber Santai Chill ataupun yang belum lagi subscribe Santai Chill, korang boleh subscribe Santai Chill. Yang mana yang nak berkenal-kenalan dengan Cengkih Channel, yang belum subscribe pun bolehlah dijemput hadir ke Cengkih Channel. Dan akak nak ambil kesempatan untuk penghujung ni, akak nak minta maaf kalau akak ada tersalah kata. Yang baik akak minta korang ambil lah jadikan tauladan, dan yang buruk korang jadikan sempadan. Korang jangan ikut apapun kita ni kita ni beragama Islam, kita kena ikut kepada apa yang disuruh dan kita kena tinggalkan apa yang dicegah oleh Islam. InsyaAllah. Masya Allah, tabarakallah. Banyak sungguh nasihat yang dilemparkan oleh Kak Cengkih malam ni. Sama juga Min, dia punya kata-kata macam kau lah selalu kau pakai kan. Yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Terima kasih kepada Kak Cengkih kerana sudi berkongsi pengalaman seram beliau. Dan terima kasih juga kepada anda kerana sudi menonton video Santai Chill. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Dan yang dah subscribe, thank you so much. Jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.